Kita dengar ayat Quran, kita rasa biasa. Kita cuma tumpu pada sedap lagu. Woi, sedap lah ustaz tu baca, qari tu baca, lagu dia memang mendayu-dayu. Tapi kalau ulama-ulama, dia dengar, dia faham. Bila faham tu kadang-kadang sampai dia pingsan. Cuma kita jangan buat-buat pingsan. Sebahagian ahli sufi, mereka ni mengaku ahli sufi, bukan ahli sufi pun. Bila dengar baca-baca Quran, dia menjerit, Allah, pingsan. Dia saja berlatih macam tu. Dalam majlis mereka tu, bila Tok Syekh dia cakap ayat Quran tentu, Allah, menjerit. Allah saja-saja berlatih supaya boleh pingsan. Yang tu tak boleh. Ibnu Taimiyah pun dia melarang. Dia menentang ni orang-orang yang saja buat pingsan. Tapi kalau orang tu yang memang dia faham, dia pingsan. Bukan saya saja buat, sebab dia faham ayat Quran tu dia pingsan. Itu boleh. Boleh. Bahkan ada orang zaman dulu dia meninggal dunia. Dia dengar orang baca pasal azab kubur, dia dengar tu, datang zauk kepada dia, dia terlampau menghayati sampai meninggal dunia. Meninggal dunia sebab bacaan Quran. Tapi kita jangan buat-buat. Zaman sekarang ramai orang buat-buat. Tok Syekh dia baca sikit, dia Allah, saja-saja menjerit. Yang tu tak kira. Diriwayatkan Abdullah bin Muhammad Al-Balawi dengan katanya, adalah aku dan Umar bin Khattab duduk memperkatakan tentang orang abid. Abid ni apa maksudnya? Orang rajin buat amal ibadah. Orang rajin buat amal ibadah. Wah, Haikal tu abid orang dia. Maksud dia rajin buat ibadah. Rajin baca Quran, rajin semayang, rajin puasa, tu abid. Dan orang zahid. Zahid apa maksud dia? Zahid ni orang zuhud. Dia ambil dunia ni sekadarnya saja. Dia tak cinta dunia. Macam saya bagi contoh sekarang lah hari tu kan. Saya contohkan dengan anak Sultan Kelantan. Kita tengok dia tu anak Sultan kaya. Tapi dia memang zuhud dah nampak orang dia. Kan? Korban pun dia sembelih sendiri. Dia ke mana-mana pun jarang-jarang pakai pemandu, dia bawa kereta sendiri. Kereta pun tak berapa canggih. Kalau nak pergi surau, pergi masjid sembahyang, dia jadi imam. Pakaian dia biasa je. Tu orang zuhud tu, padahal dia kaya. Tapi dia boleh jadi zuhud. Kita bincanglah sikit zuhud apa tu kan. Zuhud ni tak semestinya pakai selekeh. Saja-saja pakai selekeh, serban pun tak basuh lama, pakai baju buruk ada koyak-koyak. Kenapa pakai macam ni? Zuhud. Yang tu bukan zuhud. Zuhud ni kadang-kadang orang kaya pun zuhud. Satu ketika Imam Syafi'i dan kawan-kawan dia pergi ke Bukit Sofa. Ada seorang anak murid kepada seorang wali Allah. Wali Allah tu nama dia Saleh Al-Mari. Anak murid itu nama Al-Harith. Al-Harith ni baca Quran. Dia baca Quran kena dengan tone dia. Cerita tentang hari kiamat. Maksudnya inilah hari yang dikala itu mereka tidak dapat berbicara. Ini hari-hari akhirat. Imam Syafi'i dia dengar-dengar baca Al-Quran ni, berubah muka dia, berkerut kening dia, badan dia mengetar-ketar, langsung dia jatuh. Sebab dia menghayati hari akhirat tu. Kalau kita orang cerita hari akhirat ke apa, kita rasa biasa, ya kan, tak ada apa-apa. Tapi Imam Syafi'i dia faham. Sebab tu kita sangat galakkan di rumah kita paling kurang mesti ada satu Al-Quran, ada maksud. Kita orang Melayu ni kita suka baca Quran. Ramai suka baca Quran tapi dia tak faham. Jadi sekarang ni baca Quran setengah, lepas tu tengok maksud dia setengah. Cari yang ada terjemahan. Bahasa Arab pun baca, yang terjemahan pun baca. Dari situ kita boleh menghayati. Kalau tidak kita tak faham apa isi kandungan Quran. Dia cerita pasal perang ke? Cerita pasal kesedihan ke? Cerita pasal hari kiamat ke? Kita tak faham. Cari yang ada terjemahan. Kalau yang kecil tu rasa dalam RM25 je. Yang kecil cantik ada terjemahan bahasa Melayu. Imam Syafi'i berkata kepada Abdullah bin Muhammad Al-Balawi, orang yang ada padanya 3 perkara, maka sempurnalah imannya. Iaitu yang pertama, menegakkan amar makruf. Maksud dia ajak kepada kebaikan. Dia berdakwah kepada orang buat kebajikan. Yang kedua, menjalankan nahi mungkar.
Mana benda-benda salah dia cuba perbetul. Dia tak boleh tegur secara kasar, dia tegur secara lembut. Dia cuba perbetul. Yang ketiga, menjaga batas-batas yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi nak jadi orang berjaya, orang yang sempurna iman, paling kurang 3 benda ni lah. Yang selalu orang sebut amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajak orang buat baik, ajak orang berdakwah, ajak orang datang surau, ajak orang datang pengajian, ajak orang semayang, kan? Ajak orang pergi gotong royong. Itu semua tu amar ma'ruf lah tu. Nahi munkar pula, nampak benda-benda salah, dia cuba ubah. Kalau dia ada kuasa, dia ubah dengan kuasa dia. Kalau tak ada kuasa, dia ubah dengan mulut. Kalau tak mampu, dia ubah dengan contoh lah. Dia tunjuk contoh baik. Contoh. Tapi ada setengah kumpulan, mereka ni pendakwah juga. Dia ambil yang pertama aja. Amar ma'ruf, ajak kepada kebajikan. Dia ajak semayang, ajak berdakwah, kan? Ajak kepada hadis. Tapi kalau ada orang buat salah, dia tak mau cakap. Itu masalah juga tu. Bahkan dalam pengajian-pengajian mereka nak sebut jangan pun tak boleh. Dia tumpu pada amar ma'rufnya. Nahi munkar kami tak mau. Belum sampai masa kami nak buat amar ma'ruf sahaja. Boleh. Tapi makam yang rendah lah. Sebab Imam Syafi'i kata, nak capai kesempurnaan iman, kena ada 3. 2 yang utama tu, amar ma'ruf pun kena buat, nahi munkar pun kena buat juga. Barulah mencapai kesempurnaan iman.